Malaysia di landasan tepat, jayakan agenda pembangunan. Sistem beraja tidak dibenar diganggu-gugat atas nama kebebasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah Isnin 5 Jun 2023. Saya Sahih Samsudin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Jakim. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berkenaan polemik berlarutan melibatkan isu penggunaan kalimah Allah. Titah baginda perkara itu bukan sekadar perdebatan berhubung terminologi dan linguistik, sebaliknya turut berkait akidah Islam yang boleh mengundang kekeliruan dan musibah. Kerajaan Beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai ketua agama Islam. Demi perpaduan dan masa hadapan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Ianya menuntut jalan penyelesaian yang bijak dengan penuh kesantunan serta semangat bertolak ansur dan akomodasi yang tinggi. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah bertitah dalam berhadapan dengan isu sensitif sedemikian, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Titah Sri Paduka ini selaras dengan prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang antara lain menekankan konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Al-Sultan Abdullah bertitah ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di bawah Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan Malaysia kini berada di landasan tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Ia dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara kasar melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat. Kerajaan Beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Selain itu, Al-Sultan Abdullah juga bertitah agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Sri Paduka turut menzahirkan sukacita dan menyanjung tinggi komitmen kerajaan dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat. Kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan pasti akan mempertahankan sistem beraja dengan memastikan tindakan setimpal diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba mengancam institusi itu dan keluhuran perlembagaan. Kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan. Lantaran itu, kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluhuran perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua.
Perdana Menteri mengakui kerajaan perpaduan yang digagaskan Yang di-Pertuan Agong merupakan cetusan idea Al-Sultan Abdullah dalam mewujudkan kerajaan stabil. Usaha itu berjaya meningkatkan keyakinan pelabur berlandas tata kelola pemerintahan yang mampan demi menjamin kesejahteraan serta keselesaan rakyat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia dan keizinannya, kerajaan perpaduan ini lahir daripada cetusan kebijaksanaan. Ihsan Tuanku telah berjaya mempertaut kesatuan pemuafakatan dan selanjutnya mewujudkan kestabilan politik negara, lantas memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mampan dan wajar menjamin kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Perdana Menteri dalam ucapan ketika merafak sembah ucapan tahniah pada istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2023, mewakili Jemaah Menteri dan rakyat mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka. Kerajaan bakal melancarkan beberapa kerangka besar yang lebih kental serta ampuh sebagai landasan tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab. Ia merangkumi pelan perindustrian negara pada bulan Ogos ini, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan belanjawan madani kedua pada bulan Oktober. Dengan penuh tawaduk, pimpinan kerajaan akui bahawa cabaran di hari muka tetap mencabar. Dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan. Kerancakan perdagangan ekonomi sejagat kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Arakian yang dituntut adalah merangka dasar negara yang lebih kental dan ampuh. InsyaAllah, pelan perindustrian negara akan diluncurkan pada bulan Ogos ini. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan belanjawan madani kedua pada bulan Oktober. Kesemuanya tatkala tuanku masih bersemayam di atas singgasana negara. Dalam semua kerangka besar yang bakal Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke istiadat menghadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara. Ini merupakan istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran terakhir yang disempurnakan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong setelah bersemayam sejak 5 tahun lepas. Permaisuri Agong. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah yang memakai persalinan rasmi Yang di-Pertuan Agong iaitu Muskat disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Perdana Menteri dan isteri kemudian mengiringi Seri Paduka berdua ke Petarana Diraja bagi menerima hormat diraja oleh kawalan kehormatan utama di dataran Istana Negara. Serentak dengan itu, lagu Negaraku dimainkan pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan panji peribadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dikibarkan diikuti 21 das tembakan meriam. Yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama dan selesai pemeriksaan, Seri Paduka sekali lagi menerima hormat diraja sebelum lagu Negaraku berkumandang. Pasangan diraja ini kemudiannya diiringi Perdana Menteri dan isteri berangkat meninggalkan Petarana Diraja bagi meneruskan atur cara istiadat menghadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan di Balerong Seri. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ini, seramai 839 individu menerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2023. Jadi sementara kita Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mendahului senarai 65 penerima hari ini dengan dikurniakan Darjah Kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Timbalan Panglima Tentera Darat, Markas Tentera Darat. Turut menerima PSM masing-masing Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman, Panglima Tentera Laut Tan Sri Abdul Rahman Ayub dan Hakim Besar Sabah Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebeli. Selain itu, Ahli Dewan Negara Tan Sri Anifah Aman, bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, bekas Pengerusi DAP Tan Sri Lim Kit Siang dan bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat.
Sementara itu, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud American antara 25 penerima darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Penerima PJN yang lain ialah Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Amran Muhammad Zain, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datuk Pakarudin Ghazali, Penasihat Undang-Undang Istana Negara Datuk Abdul Rahman Putra Datuk Taha. Turut menerima pingat sama bekas pemain badminton kebangsaan Datuk Billy Eng dan bekas pemain kriket Malaysia Datuk Selva Ratnam Karu Nakara. Dalam pada itu, pengurusi Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air Datuk Irwan Shah Abdullah atau DJ Dave menerima PJN. Seramai 4 individu menerima anugerah Panglima Setia Diraja PSD, antaranya Timbalan Setiausaha Kabinet Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Halim Hamzah. Dan kini berusia 75 tahun. Sanggup meredah banjir dan berhenti di tepi jalan raya untuk membantu rakyat dalam kesusahan. Keprihatinan dan kebijaksanaan Seri Paduka membuatkan baginda begitu istimewa di hati rakyat. Begitulah kepribadian Al-Sultan Abdullah sepanjang memayungi pemerintahan negara sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ikuti laporan khas sempena Hari Keputeraan Baginda yang disediakan Nurul Asmawati Harun. Menerusi sistem raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong memiliki fungsi bukan sahaja melindungi agama tetapi menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Berpegang kepada prinsip itulah, Al-Sultan Abdullah menterjemahkan kepribadian baginda sebagai perekat sosial yang menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Alhamdulillah, saya nampak baginda seorang yang berjiwa rakyat, selalu turun padang dan dekat dengan rakyat. Baginda, dia mesra lah bagi saya. Rakyat akan lebih beramah mesra, akan rasa lebih dekat dengan baginda. Bagi saya, Agong sekarang sangat teratur dalam dia berinteraksi dengan rakyat baginda sangat baik. Kepribadian tuanku ini bukanlah dibuat-buat, bukanlah semata-mata untuk memenuhi kehendak acara ataupun kehendak publicity, tetapi lahir daripada sifat kebahaduli tuanku sendiri. Dan kalau kita lihat sifat tersebut sememangnya diwarisi daripada almarhum Paduka Ayahanda tuanku dan juga almarhum Paduka Nenda tuanku. Jadi sebab itulah kita lihat Seri Paduka Baginda tidak kekok untuk beramah mesra dengan rakyat. Kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah juga terselah apabila baginda berjaya meredakan suhu politik negara selain mengurus takbir dan menyelesaikan isu lain termasuk COVID-19. Baginda seorang yang sangat bijaksana, terutamanya kita dapat lihat ketika pandemik COVID-19, baginda menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengendalikan kerajaan. Bukan itu sahaja, baginda juga seorang yang baik hati dan juga berjiwa rakyat. Apabila berhadapan dengan suatu isu atau krisis yang besar, baginda akan merundingi raja-raja Melayu. Di sini menunjukkan bahawa baginda meneruskan amalan syura seperti mana yang menjadi amalan raja-raja besar zaman dahulu kala. Mengenali kepribadian Al-Sultan Abdullah yang sentiasa tenang dan bersahaja, jelas mempamer citra kepimpinan baginda yang matang, bertimbang tara, penuh keprihatinan serta mendahulukan rakyat dalam setiap keputusan. Wajarlah kita sebagai rakyat meraihkan Hari Keputeraan ini dengan menginsafi serta meneladani kerendahan budi dan kasih sayang baginda yang tiada tara kepada rakyat selama menaungi negara sebagai Yang di-Pertuan Agong. Selamat Hari Ulang Tahun Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Nurul Asmawati Harun, RTM.
Operasi haji musim 1444 Hijrah berjalan lancar dengan 16,863 atau 53% jemaah haji telah tiba di Tanah Suci sejak 21 Mei lepas. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memaklumkan 11,284 jemaah kini berada di kesemua 12 hotel penginapan di Mekah, manakala 5,569 di 3 hotel di Madinah. Sebanyak 57 penerbangan atau 58% daripada keseluruhan 98 penerbangan telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Tanah Suci. 3 stesen berlepas telah pun lengkap dan sempurna ke semua penerbangan mereka, iaitu di Alor, Kuala Terengganu dan juga Kota Baru. Ketiga-tiga stesen ini, kesemua penerbangan feeder mereka telah pun selesai. Dan kita ada lagi 4 stesen berlepas selain daripada KLIA yang masih lagi berjalan penerbangan feeder mereka. Beliau turut menasihatkan jemaah haji untuk sentiasa memakai lencana pengenalan diri berikutan penambahan angka jemaah haji di seluruh dunia. Dalam masa sama, jemaah haji diingatkan untuk menjaga kesihatan masing-masing serta mengelak terdedah cuaca panas yang kini mencecah 42 hingga 46 darjah Celsius. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mempertimbangkan pelbagai bentuk tindakan yang boleh dikenakan terhadap Telegram. Ini termasuk mengenakan sekatan ke atas platform terbabit jika terus enggan memberi kerjasama kepada kerajaan. Tindakan sedemikian perlu bagi melindungi pengguna aplikasi berkenaan selain mengekang kegiatan jenayah cyber menerusi Telegram daripada terus meningkat. Telegram tidak mengumpul metadata, jadi IP address dan segalanya tidak ada maklumat tersebut, tidak disimpan oleh mereka. Sebaliknya, aplikasi-aplikasi yang lain, jika bantuan diminta oleh pihak berkuasa melalui dengan satu perintah mahkamah atau sebagainya, mereka akan memberikan bantuan untuk kita kenal pasti siapa pemilik di sebalik akaun tersebut. Nak bendung tu mereka tak nak bekerjasama. Kita nak melindungi negara dan rakyat kita. Tetapi jika mereka tidak mahu bekerjasama dengan kita, apa yang patut kita buat? Jadi mungkin satu langkah yang drastik perlu diambil. Untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus sahaja bersama Pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Phuket, Condor, Reef North, layang-layang dan juga Palawan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 7 Jun nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di sekitar Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala hujan yang sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dijangkakan keadaan ini akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Sibu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada serta dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa.
Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kampung Pulau Sepanggar kini dapat menikmati kemudahan elektrik. Laporan itu antara perkembangan dari negeri di bawah bayung langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Sebanyak 49 buah rumah penduduk di Kampung Pulau Sepanggar kini menikmati kemudahan elektrik menerusi pemasangan sistem tenaga solar di bawah program amal Energy for Life Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah. Pemasangan sistem tenaga solar itu dilakukan sukarelawan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah secara gotong royong bersama penduduk kampung. Menurut ahli jawatankuasa Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah, Muhammad Jamil Jumahat, sumbangan sistem tenaga solar ini merupakan antara aktiviti kebajikan utama yayasan tersebut kepada masyarakat luar bandar Sabah. Kami sendiri memilih Kampung Pulau Sepanggar ni untuk aktiviti pemasangan solar sebab kami dapati di Pulau Sepanggar ni mereka masih belum ada sumber tenaga elektrik. Mereka bergantung sepenuhnya kepada generator. Yang mana generator ni petang sudah dipotong kadang sampai pukul 8 malam sudah mati. Sementara itu, penduduk yang menerima pemasangan sistem tenaga solar bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan dan bantuan yang disumbangkan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah. Saya ucapkan jutaan tak terhingga terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kota Kinabalu sebab sehingga kini sudah 49 unit solar dihantar ke Kampung Pulau Sepanggar dan dapat memudahkan anak cucu-cucu kami untuk senang belajar tanpa pelita dan lain-lain lagi. Terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia yang telah menyumbangkan bantuan solar kepada setiap penduduk di mana boleh meringankan beban kami sebagai ganti generator yang bebankan daripada segi penggunaan minyak. Di samping itu juga solar ini boleh membantu kami sedikit sebanyak boleh meringankan daripada penggunaan elektrik. Masalah kami di kampung ini ialah elektrik. So sekarang dari dulu memang kami guna pelita, generator, minyak pun mahal kan. So sekarang ni dapat bantuan Yayasan Amal Malaysia. Alhamdulillah. So keseluruhan di sini sudah dapatlah bantuan solar tu untuk kegunaan anak-anak dan kegunaan kampung nilai juga. Terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia kerana memberi bantuan solar kepada keluarga saya. Dengan bantuan solar ini, saya boleh belajar di waktu malam. Dengan bantuan solar ini, saya boleh akses bahan-bahan pembelajaran melalui internet. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK diingatkan sentiasa peka terhadap isu keselamatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan masing-masing. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Isnin Aliasni berkata, ini bagi memastikan isu keselamatan sosial generasi muda terutama penyalahgunaan najis dadah seperti syabu ditangani sehingga ke akar umbi.
Saya percaya dengan adanya pelantikan ini akan membolehkan lagi pengurusi-pengurusi kita untuk menjalankan tugas yang mana tugas yang telah diamanahkan pada mereka untuk kita memastikan kemajuan dan keselamatan di kampung masing-masing. Datuk Isnin ditemui pemberita selepas majlis penyerahan watika pelantikan JPKK Dun Klias di Beaufort. Beliau turut mengingatkan isu pembangunan infrastruktur terutama jalan raya perlu sentiasa dipantau dan membuat laporan kepada pihak berkaitan jika ada kerosakan. Kementerian Belia dan Sukan Sabah menggalakkan lebih banyak penganjuran sukan lasak kenderaan pacuan 4 roda di negeri ini. Ia bukan sahaja mampu menarik minat golongan muda, malah ia turut memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rendan berkata KBS sentiasa menyokong program yang melibatkan pembangunan belia. Daripada kementerian kita mengharapkan supaya banyaklah kelab-kelab pawai poin yang lebih aktif seperti yang ada hari inilah. So kita mengharapkan lebih ada banyak lagi program seperti ini. Kita di peringkat kementerian sentiasa menyokong. So kita pun saya rasa akan datang tidak lama lagi Bunia Sapari, Presiden Sabah Pawai ada di sini. So kita teruskan program ini kerana bukan sahaja untuk bersukan tapi juga untuk menyatu padukan rakyat dan juga mempromosikan negeri Sabah ini. Datuk Fairuz ditemui pemberita selepas merasmikan Second KJR International Off-Road Challenge 2023 di Ranau. Kami daripada kelab-kelab sukan bermotor ini sentiasa mengharapkan sokongan penuh daripada Kementerian Belia dan Sukan, bukan saja dari segi kewangan tapi juga dari segi program yang direct kepada kelab seperti program-program yang dapat membantu ataupun apa-apa acara charity. Kami mengharap agar kementerian mungkin boleh bawa kami agar kami juga dapat membantu Kementerian Belia dan Sukan. Juara bagi kategori amatur dimenangi Salim Agang dan Francis Nandoh dari Ranau. Menerima hadiah RM5,000 disampaikan Datuk Fairuz. Manakala juara bagi kategori supernovis ialah Silvanus Dentil dan Joel Impere John dari Papar membawa pulang RM2,500 disampaikan Presiden Sabah Forward Drive Association Faiz Nordin. Generasi muda yang berbakat dalam bidang seni kreatif perlu berani tampil menonjolkan bakat mereka termasuk dalam pertandingan seni suara. Ini kerana bidang kreatif khasnya seni suara terbukti mampu memperkasa ekonomi selain melahirkan bakat-bakat baharu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Junis Tan Bangkuai berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan penuh bagi memastikan Sabah terus melahirkan generasi muda berbakat dalam bidang nyanyian bukan sahaja di peringkat negeri, kebangsaan malah di peringkat antarabangsa. Beliau berucap merasmikan anugerah juara lagu Pertubuhan Kebajikan Artis Naungan AD dan Jas Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengurusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Stanis Buandi. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Pertubuhan Kebajikan Artis Naungan AD dan Jas Negeri Sabah, Abduri Tujihan berkata pihaknya sentiasa memberi ruang kepada generasi muda Sabah menonjolkan bakat mereka dalam bidang nyanyian dan persembahan. Juara anugerah ini dimenangi Muhammad Nazrin Lassa dari daerah Lahadatu yang membawa lagu bertajuk Iga Lassa Sambayan. Naib juara dimenangi Rain Tiksoy dari Lahadatu dengan lagunya Teksku Niagaran. Tempat ketiga dimenangi Rozi Abduri dari Kota Kinabalu dengan lagunya Genggam Tanganku. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan berita selanjutnya kembali bersama dengan Sahih di Angka 10. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin. Lebih 500 tetamu memeriahkan Majlis Jamuan Teh sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak antara fokus bumi kenyalang perinciannya. Langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi.
Ya, terima kasih Sahi. Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak tahun 2023 berlangsung secara sederhana di Miri. Majlis Jamuan Teh tersebut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Menteri-Menteri Kabinet Sarawak. Majlis yang dihadiri oleh lebih 500 tetamu itu juga diseruikan dengan upacara memotong pulut kuning oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Majlis diakhiri dengan jamuan bersama div-div kenamaan dan persembahan hiburan, nyanyian serta tarian daripada artis-artis tempatan. Sementara itu, isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyempurnakan majlis jalinan kasih yang diadakan di Miri. Semasa majlis tersebut, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyerahkan bantuan berbentuk sumbangan wang tunai dan makanan kepada 30 penerima dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bekenu dan 30 penerima dari kawasan Dun Lambir yang merupakan golongan asnaf, kurang upaya dan ibu tunggal. Majlis Jalinan Kasih merupakan inisiatif Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat untuk meraihkan mereka yang kurang bernasib baik dengan menyalurkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Ruzi Yunus dan Timbalan Menteri Muda Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat. Lebih 1,000 jemputan telah menghadiri majlis kesyukuran bersempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2023 yang diadakan di Masjid At-Taqwa Miri semalam. Majlis tersebut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Majlis yang bermula pada pukul 6 petang dimulakan dengan azan dan solat fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan Yasin yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Seterusnya, tazkirah khas pula disampaikan oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Haji Khalidi Haji Ibrahim. Majlis diteruskan dengan alunan zikir marhaban yang akan dipimpin oleh Datuk Ismawi Duet bersama gabungan 10 kumpulan zikir bahagian Miri diikuti dengan solat fardu Isyak berjemaah. Selesai solat fardu Isyak berjemaah, majlis diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran yang juga di bawah pimpinan Datuk Mustafa Kamal sebelum para jemaah menikmati jamuan makan malam bersama div-div kenamaan yang bukan beragama Islam. Cadangan menggalakkan anak-anak di sekolah untuk membersih dan mencuci tandas tidak wajar ditentang oleh golongan ibu bapa. Menurut Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, sebaliknya perkara tersebut perlu disambut baik oleh semua pihak. Datuk Seri Abdul Karim menegaskan ibu bapa tidak seharusnya menganggap perkara tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Sebaliknya, mereka perlu mengambil cadangan tersebut sebagai penerapan amalan murni untuk membina sahsiah murid supaya anak-anak akan memahami dan menghargai tugas seorang tukang cuci ataupun ibu bapa mereka. To me, that should be encouraged. I really am very happy with the call by our Right Honourable Prime Minister calling for the Education Ministry to look into something like this. It's not just about learning, going to school. It's not just about acquiring knowledge, but how to be a better person. And then being better, then if you know how to clean the toilet, sekurang-kurang you can understand how those who cuci jalan, potong rumput, you can feel how they felt. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata demikian ketika mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 3 Jun lepas yang menyarankan Kementerian Pendidikan untuk memeriksa fasiliti tandas sekolah yang kurang kondusif serta meminta pelajar untuk menjaga kebersihan tandas di sekolah dengan mengadakan jadual kebersihan secara bergilir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan program Youth Communication Camp YCC atau Camp Komunikasi Belia edisi ke-11 anjuran Kelab Toastmaster Kuching. Terdahulu semasa berucap pada program itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga pengasas YCC berkata, program tersebut yang kini memasuki edisi ke-11 mampu melahirkan seorang bakal pemimpin yang mempunyai penguasaan yang baik dalam pengucapan awam.
Demi menggalak anaknya untuk menderma darah buat pertama kali, seorang ibu, Nurbaini Wasli, menemani anaknya Sharifah Najwa Wan Abdullah 18 tahun untuk menyertai kempen derma darah yang diadakan di salah sebuah pasaraya di Kuching. Nuraini memberitahu beliau mula menggalakkan kesemua anaknya untuk menderma darah bermula umur 18 tahun. Beliau memberitahu demikian kepada RTM semasa kempen derma darah anjuran Everise Management dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak di Kuching hari ini. Bila kami cuba sekali, so kami rasa macam benda tu banyak mendatangkan faedah, dapat membantu orang awam, dapat membantu orang dalam kesusahan, orang yang memerlukan. Masa saya kami pergi sekali dengan anak kami yang sulung. After that, kami orang terus continue, and then after my daughter reach 18, kami encourage-nya untuk derma sekali lah. Beliau yang juga sering menderma darah turut mendedahkan kepada anak-anaknya bahawa menderma darah bukan sahaja perbuatan yang mulia, bahkan ia mampu memberi manfaat dari segi kesihatan kepada penerma itu sendiri. Dalam pada itu, walaupun agak gemetar untuk menderma darah kali pertama, Sharifah Najwa berazam untuk meneruskan menderma darah pada masa depan. Beliau juga menggalakkan golongan belia lain untuk menyertai kempen tersebut demi memupuk nilai murni dalam diri sendiri selain menjadikannya sebagai tanggungjawab sosial. Ia beri benefit tu diri kita dan diri orang lain juga lah. Manakala jurucakap penganjur kempen tersebut, Ko Chai Sun memberitahu kempen tersebut merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat dan pihaknya menggalak orang ramai untuk membantu Tabung Darah Hospital Umum Sarawak serta masyarakat sejagat. So far sampai sekarang sudah ada 30 lebih lah. So hopefully nanti saya rasa akan mencapai lebih banyak lagi lah. Tambahnya kempen kali ini telah melepasi sasarannya iaitu lebih dari 30 beg darah. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Vi. Laporan tragedi tanah runtuh batang kali dijangka siap akhir bulan ini dan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum dimuktamadkan untuk tindakan selanjutnya. Kenyataan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan Jabatan Kerja Raya JKR dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dalam peringkat penyediaan draft laporan akhir. Antara elemen yang diambil kira dalam penyiapan laporan berkenaan adalah kerja-kerja ujian penyiasatan tanah di lapangan dan makmal serta penganalisis data. Data dari ujian itu adalah penting untuk dianalisis bagi menentukan mekanisme kegagalan oleh pelbagai pakar termasuk dari aspek kejuruteraan, geoteknik dan geologi. Tragedi 16 Disember 2022 itu membabitkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat manakala 31 lagi terkorban selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali. Kempen Solidariti Sejuta Al-Quran untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran bagi membantah Islamofobia telah dilaksana. Laporan penuh langsung bersama Rizauddin Roslan di Kompleks Islam Putrajaya. Riza? Pelbagai bahasa siap dicetak dan mula bahasa siap dicetak dan mula diagihkan secara berperingkat dalam usaha merealisasikan pengedaran sejuta Al-Quran ke seluruh dunia. Menurut timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Roslan Said, edaran telah pun bermula di Kemboja dan akan terus diedarkan ke negara-negara yang mempunyai komuniti Islam sehingga November tahun depan. Kita telah pun mengedarkan sejumlah 1,500 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Khmer kepada masyarakat di Kemboja. Itu merupakan edaran awal kepada masyarakat di sana. Itu maksudnya dah termasuk dalam 1 juta naskah yang kita akan edarkan ke seluruh dunia dalam pelbagai bahasa. Dan insyaAllah bakinya akan diuruskan pengedarannya oleh pihak Yayasan Restu yang telah pun bertanggungjawab untuk mencetak bahasa tadilah. Beliau berkata Al-Quran yang akan diedarkan ini terdiri daripada 22 jenis penterjemahan bahasa dan akan dimanfaatkan di dalam negara serta di seluruh dunia.
antaranya Sweden, Jepun, India dan sebagainya. Inisiatif ini akan diselaraskan pihak Kementerian Luar Negara bersama Yayasan Restu serta NGO-NGO yang terlibat. Bagi menyokong respon batahan terhadap pencerobohan Al-Quran ini, orang ramai boleh menghulurkan sumbangan kepada Yayasan Wakaf Malaysia di bawah kempen Solidariti Sejuta Al-Quran. Hukuman terhadap kesalahan syariah tidak hanya terikat kepada denda dan penjara, malah diperluas kepada bentuk hukuman alternatif iaitu perintah kehadiran wajib seperti pelaksanaan kerja sosial bersama masyarakat dan pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM Datuk Muhammad Amran Mat Zain berkata, dalam usaha memartabatkan Mahkamah Syariah, inisiatif ini diperkasa bagi memberi peluang rekod baik kepada pesalah syariah selepas menjalani hukuman tersebut. Bentuk perintah kehadiran wajib ni memberikan satu ruang yang baru, dimensi baru, di mana kalau kita lihat dalam konteks masa, dia lebih memberikan manfaat kesedaran itu sendiri berbanding dengan bentuk hukuman pemenjaraan. Perintah kehadiran wajib yang berbentuk khidmat masyarakat sebagai contoh, turun ke lapangan, membantu pihak agensi-agensi lain. Pertamanya, tidak ada rekod sabitan atau rekod pemenjaraan itu sendiri akan memberikan ruang pada pihak yang bersalah meneruskan kelangsungan kehidupan. Hukuman alternatif ini dapat membantu pihak agensi memenuhi tenaga kerja serta dapat memberi kesedaran kepada pesalah sepanjang menjalani perintah kehadiran wajib itu. Setelah menjalani proses penelitian terhadap hukuman ini, pelaksanaannya akan diusahakan bersama pelbagai pihak, antaranya Jabatan Penjara melalui Akta Perintah Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954-Akta 461. Hospital Al-Sultan Abdullah Hassa UiTM Puncak Alam merintis pembinaan pusat perubatan yang menggunakan konsep Hospital Mesra Ibadah HMI dalam pembinaan dengan memastikan kedudukannya menghadap ke arah kiblat. Menurut Penasihat Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah Hassa, Datuk Dr. Khalid Ibrahim, program HMI ini turut melibatkan penerapan persekretarian dan suasana mesra ibadah kepada semua kakitangan hospital bagi memudahkan mereka memberikan bimbingan kepada pesakit. Kemudahan yang ada dalam ward itu untuk memudahkan pesakit dari sudut darurat. Yang pertama adalah tanda arah kiblat, yang mana pesakit boleh menunaikan ibadah di atas katil ataupun di atas kerusi, di tepi katil dan sebagainya. Yang kedua, di setiap aras ward itu kita mempunyai bilik solat yang tersendiri. Memang didesain hospital kita sedemikian. Dan juga uniknya Hassa ini didesainkan ianya menghadap kiblat dan tidak memerlukan kita pusing kiri pusing kanan. Memang didesain dalam bentuk mengarah kepada kiblat. Jelasnya program HMI juga tidak hanya menekankan aspek ibadah semata-mata tetapi juga dari aspek spiritual di samping sokongan keagamaan dalam penjagaan pesakit. Kesemua kakitangan hospital juga perlu mendapatkan kursus pengurusan pesakit Muslim kerana pegawai JAKIM dan juga pegawai agama yang terhad tidak mampu menguruskan semua pesakit sendiri. Bahan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah. Assalamualaikum. Terima kasih Riza. Pelaksanaan tempoh pengajian 44 program di 9 IPTA yang akan dipendekkan boleh dilakukan secara sistematik, mencakupi aspek penggubalan kurikulum yang bersesuaian juga mampu mempersiapkan graduan menumpuhi alam pekerjaan. Kita perlu untuk mendapatkan kelulusan daripada agensi dan juga kementerian sebarang perubahan termasuk kurikulum, pengajian kurikulum dan juga kaedah penyampaian dan pengajaran dan pembelajaran. Di pihak universiti ingin memastikan bahawa semua stakeholder termasuk pelajar, ibu bapa, industri faham perubahan ini dan insya-Allah kita akan lakukannya dengan sistematik dan berstruktur. Pelaksanaan kaedah baru itu dijadual bermula Oktober ini.
Sepasang suami isteri dipercayai pengedar dadah ditahan bersama lebih 7 kg heroin dan lebih 3 kg ganja. Penahanan suspek serta barang kes menerusi serbuan di sebuah rumah dekat Manjung semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri menerusi kenyataan mengesahkan penahanan suami isteri berusia 28 dan 29 tahun itu. Polis turut merampas peralatan yang disyaki digunakan untuk membungkus dadah selain menyita sebuah kenderaan, 7 rantai, 6 cincin, 4 anting-anting serta 1 subang hidung. Kedua-dua suspek yang negatif dadah dan tidak mempunyai rekod kesalahan lampau direman 7 hari bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Siasatan mendapati pasangan suami isteri itu mula aktif dalam kegiatan pengedaran dadah sejak awal tahun ini. Operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak lemas di Lubuk Gelap, Jalan Simpang 4, Tanjung Malim diteruskan hari ini. Penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan fokus pencarian ditumpukan di kawasan sekitar mangsa dipercayai hilang sepanjang 5 km. Operasi bermula pada pukul 9.30 pagi tadi menggunakan teknik pencarian secara surface searching dan selamat oleh pasukan penyelamat di air PPDA serta unit K9. Jadi alhamdulillah pada hari ini cuaca pun bertambah baik, air pun bertambah jernih dan cuma kesukaran kita sebab kawasan ini adalah kawasan berjeram. Jadi kita tak boleh nak bawa turun kita punya bot dan sebab tu kita gunakan rafting alternatif untuk menyusuri sungai untuk membuat pencarian dalam radius yang lebih jauh lah. Pada kejadian Sabtu lalu, mangsa Edward Kerang, anak jenggot 8 tahun dipercayai hilang ketika mandi bersama keluarganya di sungai ini. Mangsa anak kedua daripada 3 beradik. Dah tak ada ke saya tak kisah. Saya terima juga. Saya harap sama-samalah berdoa. Semoga dipermudahkanlah Edward sebab saya nak cium dia buat kali terakhir. Sebab saya tak ada ucapan selamat tinggal dengan dia. Zoo Taiping dan Night Safari mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan haiwan di zoo berkenaan tidak terkena serangan strok haba susulan cuaca panas melampau. Pengarahnya Dr. Muhammad Ridwan Afendi memaklumkan setakat ini tiada haiwan di zoo berkenaan yang dikesan terkena strok haba. Jelasnya kebajikan di zoo dijaga rapi oleh ahli yang ditugaskan khas untuk menjaga haiwan dan air selain memandikan haiwan secara berkala. Kalau kita nampak di Zoo Taiping ni, pameran kita memang agak naturalistik di mana kita menyediakan tempat haiwan untuk mandi, untuk berteduh dan banyak pokok-pokok besar dan kita bagi nutrisi yang cukup elok lah untuk binatang di Zoo Taiping. So alhamdulillah setakat ni tak ada lagi haiwan yang terdedah kepada strok haba dan alhamdulillah pekerja kita orang pun tak terdedah kepada strok haba lagi lah. So alhamdulillah. Dan kita nampak sekarang pun dalam 2-3 hari ni dah start hujan. So alhamdulillah lah cuaca kita semakin baik dan harap. Beliau menyatakan demikian pada program Let's Nurture the Nature sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pagi tadi. Jumlah kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Johor dilaporkan meningkat 1.3 kali ganda kepada 320 kes pada Minggu Epidemiologi ke-22 ME22 iaitu bagi tempoh 28 Mei hingga Sabtu lepas berbanding minggu sebelumnya. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Ling Tian Sun menerusi kenyataan memaklumkan kumulatif kes HFMD di daerah Johor Bahru mencatatkan bilangan tertinggi iaitu 607 kes diikuti Tangkak 204, Kota Tinggi 167, Batu Pahat 144, Keluang 136, Segamat 121, Pontian 104, Kulai 101, Muar 67 dan Mersing 5. Kebanyakan kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia sehingga 6 tahun iaitu sebanyak 1,293 kes. Manakala 7 hingga 12 tahun adalah 202 kes dan selebihnya merupakan individu yang berusia lebih 13 tahun.
Lokasi penularan wabak HFMD di negeri ini dikesan berlaku di Tadika iaitu 26 wabak, diikuti Taska 6, Pusat Jagaan Harian 5, Prasekolah 3, Rumah Persendirian 2 dan Sekolah Rendah 1. Justru rakyat di negeri ini disaran sentiasa mengambil langkah pencegahan yang diperlukan bagi mencegah penyakit itu. Ibu bapa juga dinasihatkan agar tidak membawa anak-anak yang bergejala ke tempat awam yang ramai seperti kolam renang, pasar, pusat beli belah dan stesen bas. Selain itu, kanak-kanak yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala jangkitan perlu dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan. 8 individu termasuk 7 pesilat cedera ringan selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka berlanggar dengan sebuah lori di kilometer 221 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Alor Gajah, Melaka. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu mengesahkan insiden berlaku kira-kira 5.10 pagi ketika kesemua ahli silat olahraga ledang tangkap itu dalam perjalanan pulang dari pertandingan di Kuala Lumpur. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati kemalangan berlaku apabila MPV berkenaan yang berada di lorong paling kiri telah melanggar belakang sebuah lori. Namun lori itu tidak dapat dikenal pasti kerana telah meneruskan perjalanan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Alor Gajah. Kemalangan sedang disiasat lanjut mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harimau Muda kini bersedia untuk beraksi. Kelincahan bakal dipamerkan dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 2 bawah 17 tahun. Malaysia bertemu Uzbekistan Selasa 6 Jun 8.15 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Hoki Piala Remaja Wanita Asia 2023, skuad hoki remaja wanita kebangsaan gagal meneruskan rentak kemenangan apabila tewas 1-2 di tangan India pada aksi kedua kumpulan A di Kakamigahara, Jepun hari ini. Skuad yang Tigres terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit ke-6 menerusi gol padang oleh Dian Nur Syakira Najwa Al-Watka Nazri. Namun kegembiraan skuad kendalian Lailin Abu Hassan tidak bertahan lama apabila pemain India Mumtaz Khan menyamakan kedudukan menerusi jaringan sudut penalti 4 minit kemudian. India kemudian terus menggandakan asakan menerusi pukulan penalti stroke di pika pada minit ke-26. Pasukan negara yang ketinggalan cuba bangkit melakukan serangan balas namun gagal menembusi benteng pertahanan India sehingga whistle penamat ditiupkan. Ia sekaligus memberi pasukan lawan 3 mata penuh untuk berada di tangga teratas kumpulan A selepas 2 kemenangan. Malaysia pula setakat ini berada di kedudukan ketiga kumpulan selepas membenam Taiwan 7-0 pada perlawanan pertama semalam. Malaysia dijadual bertemu Uzbekistan pada perlawanan seterusnya esok pagi. Pasukan Baseball Perlis atau Northern Lions tekad beri yang terbaik pada kejohanan Liga Baseball Malaysia walaupun hanya dibarisi pemain tempatan. Kejohanan pertama kali dianjurkan berkenaan dijadual berlangsung mulai 10 Jun ini sehingga 2 Julai depan di Universiti Putra Malaysia. Selain Perlis, kejohanan ini turut disertai Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Pengurus Northern Lions, Syed Akmal Syed Jamalil yang juga Setiausaha Persatuan Baseball Perlis berkata pasukannya akan diwakili pemain dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Baginya pasukan seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya antara pencabar yang kuat kerana turut dibarisi pemain import. Kejohanan yang buat julung kali lah kami sertai dan kami mengharapkan ada satu pencapaian yang baik lah sebab kita pun mempunyai player-player yang berpengalaman yang mungkin sudah lama bermain dan juga kita juga ada salah seorang pemain yang pernah mewakili negara dan kita punya coach kita anak tempatan Perlis ni pun pernah mewakili negara dalam sukan C yang sebelum ni di Palembang di Palembang. Beliau maklumkan kepada media pada majlis penyerahan dan perasmian jersey pasukan baseball Perlis di Kompleks Sukan Negeri. Ia disempurnakan penolong pegawai belia dan sukan Majlis Sukan Negeri Nur Zaidi Hamad. Pemenang akan bawa pulang piala pusingan dan wang tunai sebanyak RM5,000.
Saingan Liga Super 2023, Kuala Lumpur City, KL City FC kembali meraih 3 mata selepas mengatasi Seri Pahang FC 2-1 di Stadium Darul Makmur Kuantan. Kemenangan itu membolehkan KL City naik ke tangga ke-6 Liga selepas mengutip 22 mata. Gol pembukaan skuad warga kota hadir pada minit kelima menerusi rembatan kencang Cice Kipre dari luar kotak penalti. Seri Pahang kemudian mula mendapat rentak untuk menguasai permainan namun usaha menembusi kubu pertahanan pelawat gagal. Percubaan terbaik mereka hadir menerusi David Rowley tetapi sekadar melepasi palang gol di penghujung babak pertama. Tuan rumah kembali rancak menekan KL City selepas rehat dan berjaya menyamakan kedudukan selepas dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-58. Tonggak pertahanan dari Argentina Stefano Brundo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengikat kedudukan 1-1. Bagaimanapun, KL City kembali di depan selepas diberikan sepakan percuma. Josue yang mengambil sepakan itu tenang menyempurnakan tugasnya sekaligus memberikan 3 mata buat KL City. Sementara itu, di Stadium Negeri, Kuching City masih kempunan menambahkan kemarau kemenangan apabila sekadar seri 1-1 dengan Negeri Sembilan FC. Tuan rumah bermula dengan baik apabila mendahului menerusi rembatan kencang tonggak tengah Zahrul Mizwan Joe Zulkifli pada minit ke-8. Kelebihan itu bagaimanapun berjaya dinafikan skuad Jang apabila pemain import dari Brazil, Casagrande, berjaya menyumbat masuk gol penyamaan pada minit ke-34. Keputusan tersebut menyaksikan pasukan bimbingan Irfan Bakti Abu Salim kekal di tangga kedua tercorot Liga dengan selepas mengutip 6 mata daripada 13 perlawanan. Negeri Sembilan pula di tangga ke-8 selepas meraih 18 mata. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.